Esok genap setahun kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang disertai gabungan parti-parti dalam Perikatan Nasional mentadbir negara. Tidak mudah tetapi tidak mengalah. Kerajaan terus bergerak ke hadapan mengurus negara dalam suasana tidak menentu akibat pandemik COVID-19. Pengurusan COVID-19, pemulihan ekonomi, perpaduan rakyat, dasar luar negara, proklamasi darurat dan pilihan raya umum dengan matlamat Malaysia prihatin. Semua itu dipikul sehabis baik agar negara tidak kucar-kacir akibat ketidaktentuan politik yang berlaku sebelum ini. Dalam satu sesi temubual di kediaman beliau di Bukit Damansara, Ibu Negara, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan menekankan soal pengurusan nyawa dan kehidupan rakyat. Semuanya kerana COVID-19 sedang dan semakin membimbangkan ketika memulakan langkah sebagai Perdana Menteri ke-8. Sesuatu perkara yang memang saya tidak duga, tetapi ini semua takdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, waktu mana saya mula-mula memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, kita tahu waktu itu kita berhadapan dengan satu situasi yang agak luar biasa, iaitu masalah pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan Malaysia juga tidak terkecuali. Jadi saya duduk di kursi Perdana Menteri, tugas pertama saya pastinya tidak lain tidak bukan nak memikirkan apa yang harus saya lakukan sebagai ketua kerajaan supaya nyawa rakyat Malaysia ini dapat terpelihara dalam keadaan ancaman wabak COVID yang amat berbahaya. Jadi tiap-tiap kali waktu dan masa yang saya ada bersama-sama rakan-rakan dalam kerajaan memikirkan soal pokok, iaitu soal isu life and livelihood. Soal nyawa dan kehidupan. Itu pokok yang pertama sekali. Selain pengurusan COVID-19, aspek ekonomi sudah pasti tidak boleh dipandang remeh. Tidak dinafikan, ianya amat mencabar ketika negara terpaksa menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sekarang ini selepas tempoh hampir setahun dalam keadaan yang agak berubah-ubah, ada dua perkara yang penting yang saya nak tegaskan dalam pengurusan masalah COVID ekonomi ini. Pertamanya, kita sudah mengumpul banyak data. Ya, maknanya apa dia? Angka-angka yang kita pungut ni. Kes tu di mana tempatnya, ada kluster dalam masyarakat. Kita dah tahu, tiap-tiap hari dilaporkan. Pasal kita mengamalkan sikap yang agak terbuka, transparent, telus. Tak ada kita lindungi ataupun kita sorok-sorok data-data tu pasal nak beritahu rakyat apa kedudukan sebenarnya. Itu data. Keduanya, pertimbangan kita berdasarkan sains. Sains maknanya, kenapa kena buat begitu? Mungkin umum ada yang faham, tapi ada yang tak faham. Kenapa buat begitu? Kenapa pakai ni? Tapi keputusan yang kita ambil sekarang ni selepas hampir setahun, nampak dilihat sudah agak lebih berkesan, ya, dalam menangani dan menguruskan masalah ini, dan dilihat penerimaan rakyat pada apa langkah yang kita telah ambil ini adalah juga baik. Secara ratanya agak baik. Kesan kelangsungan hidup yang berkait rapat dengan ekonomi juga dibincang dan digerakkan jemaah menteri termasuk pelbagai jawatan kuasa yang dibentuk. Semua terkesan. Siapa orang tak boleh buat kerja. Menganggur. Jadi kalau saya nak kaitkan itu pula ialah langkah menguruskan ekonomi. Nak imbang antara COVID, ekonomi. COVID, ekonomi. Kalau tutup, ekonomi akan runtuh. Buka, COVID nak melanda. Macam mana nak balance? Tapi alhamdulillah kita bincang setiap hari. Saya tak pernah fungsikan mesyuarat sebagai Perdana Menteri ke sebelum ni ke. Tiap-tiap hari bersidang. Saya tak fikir dalam dunia mana mungkin Perdana Menteri memfungsikan mesyuarat. Walaupun Menteri Hati, saya duduk tiap-tiap hari. Berpindah daripada mesyuarat MKN COVID ke MKN Darurat dan Economic Action Council untuk menguruskan masalah itu dan bincang cara-cara nak membantu rakyat macam yang kita dah buat setakat ini. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin mendedahkan satu rangka strategi komprehensif merancakkan ekonomi akan diumumkan pertengahan Mac ini sebagai pelengkap kepada pelan pemulihan dan insentif kepada pelaburan domestik dan antarabangsa sedia ada.